وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 91, baris yang keempat daripada bawah. 91 baris keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripadanya dan setengah daripadanya daripada alamat ataupun tanda bagi kasih akan Allah Ta'ala. Benci ia seseorang akan dunia, kerana dunia itu melalaikan akan dia, akan seseorang daripada menyebut Allah Ta'ala yang dikasihinya, yang dikasihi oleh seseorang. Dan setengah daripada alamat tanda kasih akan Allah. Setengah, yang mana tanda kasih akan Allah ni amat banyak. Ni setengah daripadanya. Kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah, sifat kepujian yang ke-8 daripada 10 sifat kepujian ataupun sifat mahmudah. Kasih akan Allah ni satu kelakuan hati, ketaatan hati dipuji pada syarak, kedudukan pangkat yang tinggi yang menyampaikan kepada makrifah akan Allah, makrifah yang sebenar-benarnya. Kemudian didatangkan terdahulunya apa dia makna kasih. Makna kasih akan Allah, makna maksud dia apa? Kemudian kasih akan Allah ni sifat hati. Sebab yang bawa pada kasih akan Allah didatangkan dua sebab. Kemudian dibicara pula apakah tandaan alamat kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat tandanya banyak. Ini setengah daripadanya. Benci ia akan dunia. Yang terdahulunya alamat tanda kasih akan Allah mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan perkara yang disuruh oleh Allah, mendahulukan atas yang disukai nafsunya. Itu di antara alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamat tanda yang paling besar lah. Mendahulukan oleh seseorang akan mengerjakan suruhan Allah yang dia kasih, mendahulukan atas yang disukai oleh nafsunya. Hak Tuhan suruh dikerjakan walaupun nafsu dia tak suka. Yang Tuhan larang ditinggalkan walaupun nafsu disuka. Ini alamat besar kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimendahulukan suruhan Allah walaupun suruhan Allah tu tidak disukai oleh nafsu. Dimendahulukan meninggalkan larangan Allah walaupun larangan Allah tu hak nafsu disuka. Apa yang disuruh oleh Allah
apa yang disukai oleh nafsu. Itu balik pada ilmu lah. Yang tuang suruh hak mana, yang nafsu suka hak mana. Yang mana terkadang hak nafsu suka tu benda baik, benda suruhan Allah. Tapi kalau timbang dengan ilmu, terkadang yang rupa suruhan Allah tu sebenarnya bukan. Tu nak faham pula tu. Manakah suruhan Allah, larangan Allah, manakah yang disukai oleh nafsu, walaupun rupa tu rupa ibadah, tapi sebenarnya bukan ibadah. Ini balik pada ilmu lah. Kalau kata bab belajar, suruhan Allah belajar hak mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Kita belajar, suka belajar, minat belajar. Tapi pergi belajar hak fiqh, contohnya tauhid tak belajar. Suruhan Allah seumpama tu? Tidak. Sebitah lahu suruhan Allah Ta'ala lah belajar bab semayang. Tapi nak belajar bab semayang kan ikut suruhan Allah yang sebenar. Sebab Nabi menyampaikan agama, Nabi ajar tauhid dulu, pegangan dulu. Semayang kemudian sangat dah nak hijrah ke Madinah, dah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Hak tu hak suruhan Allah, hak dia yang diajar oleh Nabi. Maknanya kalau kita tengok situ, suka belajar, comel suruhan Allah. Tapi betul tak suruhan Allah gitu? Suruhan Allahnya kita balik sebagai hak Nabi bawa. Nak belajar, yang pertama belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu akidah, ilmu tauhid. Hak Nabi sampaikan 13 tahun di Mekah. Tu nak kata mana suruhan, mana larangan, yang nafsu suka rupa baik, sebenarnya baik ke tidak? Tu balik kepada ilmu. Dok, belajar bab fiqh ni fardu ain, kewajipan yang besar. Kita minat belajar fiqh, comel dah tu, nafsu kita suka. Tapi kadang-kadang kita tertipu sebab syariat yang Nabi bawa tidak seumpama tu. Perintah semayang, perintah puasa, comel semayang perintah Allah dan Rasul ni. Tapi Allah perintah semayang, puasa ni kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Kemah bak iman, kemah bak akidah. Comel macam mana pun semayang, macam buat suruhan Allah dengan sempurna, tiba-tiba tak masuk dalam suruhan Allah. Orang tak panggil dia, dia mari. Orang tak suruh dia, dia buat. Faham tak ni? Orang tak panggil dia, dia ingat orang panggil. Orang tak suruh dia, dia ingat orang suruh. Gitulah perumpamaan. Allah seru kepada amal ibadah ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Bak iman, bak akidah, nafsu tak minat. Orang sekarang ni tauhid, ilmu tauhid, orang tak minat. Nafsu tak minat. Kalau ilmu fiqh tak apa, ilmu tasawuf tak apa. Itu kesuruhan Allah Subhanahu wa taala. Dan ni kena perhati pula balik sini ni. Kita nak sangat orang minat belajar fiqh tasawuf ni, fardu ain, comel sangat-sangat. Ramai orang semayang tak belajar fiqh fardu ain, bab semayang. Tasawuf fardu ain pun tak belajar. Buat ibadat rajin. Bila dia minat nak belajar bab fiqh, bab semayang fardu ain, memang baik sangat-sangat, comel sangat-sangat. Tapi betul tak dengan suruhan Allah? Kalau ilmu tauhid, ilmu akidah tidak didahulukan, itu bukan suruhan. Itu nafsu berbentuk agama yang ditipu oleh syaitan. Akhirnya macam tadilah, tidak dipanggil, tidak disuruh, dia pergi buat. Lelos saja je. Sebab tak panggil.
Perintah agama, ya ayyuhallazina amanu. Nak pastikan suruhan-suruhan yang didahulukan. Alamat tanda kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena faham molek ni. Oh, suka sangat buat ibadat sunat. Sembahyang sunat suka sangat. Oh, bagus sangatlah. Tetapi surah Allah yang wajibnya taubah. Sempurna dah lagi taubah tu. Lawa amal sunat. Contohnya taubah daripada dosa besar meninggalkan sembahyang. Rukunnya salah satu dari 4 rukun qada. Qada tak lagi. Itu suruhan wajib. Tiba-tiba suruhan wajib qada dia tidak dahulukan. Bukan tidak dahulukan, ditinggalkan. Tapi saya suka sembahyang sunat. Itu bukan surah agama kita. Kalau balik pada kitab Pekoh, kita Fathul Mu'in, kita Al-Fa Isyak tu, haram main sunat tu. Cuma haram serta sah. Tu je. Tapi dalam I'anatul Talibin, pandangan Imam Zarkashi, haram serta tidak sah. Itu pandangan tak. Tapi nafsu suka kepada sembahyang sunat. Nampak comel dah. Nafsu suka kepada baca Al-Quran. Nampak comel dah. Tapi di masa yang sama sembahyang qada ke tak? Taubah. Nak baca Quran, baca Quran dalam sembahyang. Itu sebesar-besar pahala. Nak yang disuruh ni. Balik pada ilmu. Tidak tertipu. Tertipu atas rupa kebajikan ni, Mazali sebut dalam kitab Minhaj. Ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Sayang sangatlah mengilah syaitan. Rupa kebajikan, payah dah nak buatnya, kena tipu pula di syaitan. Mengilah atau mengilah? Ketawa. Syaitan akan ketawa, akan jadi macam dia ni bola kepada syaitan, ikut syaitan nak sepak. Yang disuruh ni, nak mendahului yang suruh, yang disuruh ni balik pada ilmu. Wa imam belajar, wa imam beramal. Belajar kembali pada ilmu juga. Hak ni tu saya biasa sebut ni, nak cari ilmu kena ada ilmu. Tu sebab bandingnya, nak cari duit kena ada duit. Sebab bandingnya, nak cari duit kena ada duit. Pada ni nak pergi kerja kena ada duit. Duit belanja. Duit belanja. Belanja nak pergi, belanja nak makan. Tu mudah nampak tau. Nak pergi kerja, kalau tak ada duit, nak pergi macam mana? Kenderaan, minyak. Nak naik Grab pun duit juga. Ke Grab tak ada duit. Sampai tempat kerja, kena ada duit nak beli makanan. Takkan tak makan pagi, nak kerja macam mana? Tengah hari nak makan, kena ada duit. Nak cari duit, kena ada duit. Itu pun saya sebut. Hari pertama kerja, duit tak ada, berhutang dengan bau. Hari pertama masuk tu, punya duit boy, nak makan pagi tak makan lagi ni, duit tak ada. Tengah hari nanti, gitu ke? Ada boh duit. Nak cari duit, kena ada duit. Tu gaji hari, gaji minggu. Kalau gaji bulan, kerja kerajaan, gaji bulan ke tengah bulan dibagi dah pinjaman. Mana tu? Orang kerja kerajaan, hak gaji bulan dah, bila dia bayar gaji? Akhir bulan. Lepas tu sebulan ni nak makan apa budak ni? Sebulan nak makan apa? Makan angin. Dah ni. Beri gaji akhir bulan sungguh. Maknanya sebulan ni berhutang lah. Dah lah, maknanya ke tempat kerja tu bagi pinjaman. Dah. Tu lagi berat tau. Kalau gaji hari, gaji minggu pun berat dah. Kalau gaji bulan, nak cari duit kena ada duit. Nak cari harta kena ada harta. Nak cari ilmu kena ada ilmu. Ilmu apa? Kita dengar mula-mula pelik. Nak cari ilmu kena ada ilmu. Ada ilmu dah, tak cari dah. Cari apa lagi? Kenapa pula nak cari ilmu kena ada ilmu? Bila ada ilmu dah, tak cari dah ilmu.
Nak cari ilmu kena ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu panduan apa yang kita nak belajar. Apa nama dia kata Minhajul Abidin. Ilmu mana nak belajar mula-mula tauhid, fiqh, tasawuf. Panduan ni orang tak ada panduan ni, mana sesat atas dia. Fiqh minat, tasawuf minat. Tempat ni kalau tauhid tak ada orang minat. Tak laku. Tak sampai ke tempat masjid pun tambah buat kelas tauhid. Sebab tak ada orang berhi. Ribut gitu. Itu tak ada panduan. Dah sesak gitu. Yang disukai tu belajar panduan tauhid, fiqh, tasawuf, tapi mendahului yang disuruh. Nak belajar ikut susunan molek, nak beramal pun sama. Amal batinnya taubah. Dan kita Minhajul Abidin, taubah akabah yang kedua lepas daripada ilmu. Taubah. Semayang tinggal pada masa dahulu wajib kena qada. Nak semayang sunat tak ada. Nak baca Quran tak ada. Baca Quran dalam semayang. Baca Quran dalam semayang. Bayangkan baca Quran dalam semayang. Tak ada ni. Semayang qada, semayang fardu, dibaca apa? Dibaca Fatihah. Alah, Fatihah. Kena ada Fatihah ni. Bayangkan suratul Fatihah satu-satunya yang diwajibkan baca dalam tiap-tiap rakaat semayang. Tengok. Macam mana kedudukan suratul Fatihah? 114 surah tu satu je yang diwajibkan baca pada tiap-tiap rakaat dalam sembahyang. Tarah mana Fatihah? Kedudukan dia. Lepas tu Nabi bersabda, mafhum dianya, tiada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Tak ada. Baca Fatihah dalam sembahyang fardu, Fatihah tu rukun qauli. Banyak mana pahala boleh? Banyak mana pahala boleh? Di sembahyang qada tu besar mana pahala baca Fatihah? Dak qada sembahyang, dia baca surah lain luar sembahyang. Kalau bicara rukun fiqh haram. Ada ni. Kalau bicara rukun fiqh haram buat seumpama tu. Ini dia yang kita minhaj ni. Kewajipan taubah tidak ditunaikan, wa amal sunat tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuang hutang tidak akan terima hadiah, kata Imam Ghazali. Taubah qada sembahyang tidak dilakukan, digebuat amal sunat, sembahyang sunat, baca Quran di luar sembahyang, tak akan diterima, kata Imam Ghazali. Umpama tuang hutang tak akan terima hadiah. Faham tak ni? Hutang tak bayar sampai masa dah, dia yang berhutang berkemampuan. Takut tuan hutang marah, dia pun hantar hadiah. Tuan hutang terima ke? Nak hantar hadiah, bayar hutang dulu, hantar hadiah macam mana? Ni perumpamaan dia. Ni nak mendahului ni. Nafsu pergi suka kepada sembahyang sunat. Kalau sampai masa Ramadan, berebutlah tarawih dengan qada sembahyang. Qada sembahyang dengan tarawih. Dia buat lawang antara dua tu. Qada ni apa tu? VS panggil apa? VS dah ke apa? Dia sebut macam mana? Ya. Qada lawang dengan tarawih. Dia boleh buat lawang wajib dengan sunat. Boleh buat lawang buat tandingan. Qada ke tarawih? Tarawih ke qada? Gong sungguh-sungguh lah. Wajib dengan sunat dia buat pertandingan. Tak logik langsung buat pertandingan antara wajib dengan sunat. Tak ada pertandingan dua tu. Dia buat tandingan. Akhirnya menang hak sunat, benar tarawih. Tiga pening orang panggil tu. Mabuk. Pening mabuk. Penuh lah tarawih bulan Ramadannya. Kena tipu belaka tu. Kalau tidak menyempurnakan taubah, qada sembahyang tu wajib, itu rukun taubah. Ini mendahulukan suruhan Allah atas yang disukai nafsu. Ni alamat kasih akan Allah, balik pada ilmu.
hak ni nak betul orang hak rupa baik ni. Nak betul orang rupa baik. Hak tak peduli tu, hak tidak cara dah tu. Nak betul orang hak rupa baik belajar. Belajar ni. Fardu ain dah pekot tasawuf. Tauhid nombor 1. Betul boleh. Nak betul orang hak rajin buat amal. Hak rajin buat amal. Kena betul balik. Nak buat amal, ilmu dulu. Nak amal susun macam mana? Ni dia katakan sesat dalam rupa sesat dalam rupa kebenaran. Ada yang mengatakan, dia kata sesat dalam cahaya, dia kata. Sesat dalam cahaya. Kalau sesat dan gelap, memang sesatlah dah gelap. Sesat dalam cahaya, dia kata. Cahaya apa? Cahaya dah nampak, dia kata rajin belajar. Cahaya dah nampak hanya pak dia rajin buat amal. Dah ada cahaya pun gitu sebenarnya. Tapi dia buat macam cahaya dah. Sesat juga. Belajar minat dah. Sesat juga dalam belajar. Buat amal berakhir dah. Sesat juga dalam buat amal. Ni nak betul ni. Hak tak peduli tu baru nak tarik. Hak tak peduli tu tarik pada belajar, tarik kepada semayang. Hak jauh daripada agama tu. Hak minat dah belajar, minat dah buat semayang pun semua, betul jalan ilmu, betul jalan amal. Nak mendahulukan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang keduanya, rindu akan kematian kerana nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada alamat kasih akan Allah, redha dengan qada Allah. InsyaAllah redha dengan qada Allah, pembicaraan sifat mahmudah yang ke-9 nanti. Ni redha akan qada Allah. Ni pun satulah. Ni fardu ain ni. Redha akan sekalian qada Allah, termasuk qada Allah perkara yang jahat. Dalam kitab Pernah Bagi Hati kan ceritalah. Dia akan cerita kitab Pernah Bagi Hati ni. Ni saya biasa ambil ni. Di muka surat 95, petok yang kedua daripada atas. Maka jika bertanya, betapa aku himpun atau redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat. Qada Allah termasuk kufur dan maksiat. Nak redha dari sudut mana? Dari sudut sini dia panggil pihak. Nak redha daripada pihak mana? Nak benci daripada pihak mana? Sebab qada Allah yang wajib kita redha ni termasuk kufur dan maksiat. Kita wajib benci kepada kekufuran, kita wajib benci pada kemaksiatan. Redha satu kali, benci satu kali. Ni. Dan benci akan kufur dan maksiat. Dan keduanya itu, kedua kufur dan maksiat dengan qada Allah, jua qada Allah ni. Kufur maksiat qada Allah, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu wajib redha. Tapi wajib benci macam mana pula? Ni. Nescaya aku jawab bahawa kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Dia panggil dua sudut ataupun dua aspek. Fardu ain belaka nak kena tahu ni. Hak ni bicara kitab Faridatul Faraid. Hak wajib redha, hak haram redha. Dalam kitab Faridatul Faraid. Pembicaraan sifat iradah, pergi kepada perkara jahat, kehendak Allah Subhanahu wa taala, panjang bicara. Pegangan ahli sunnah, pegangan Mu'tazilah pada perkara jahat. Kemudian hukum orang yang buat perkara jahat, pegangan memanglah kehendak Allah, iradah. Apabila disandar kepada iradah Allah, apa hukum dia? Ada yang hukumnya haram, ada yang hukum sampai jatuh murtad, ada yang hukumnya harus. Tu kena belajar belaka tu. Kemudian dia pergilah pulaknya, wajib redha, haram redha akan qada Allah, qada kufur dan maksiat. Sudut mana wajib redha, sudut mana haram redha? Ada.
Dan kita faridatul faraid. Tapi bab redha tak redha ni bab tasawuf. Dak dan kita faridah datangkan persoalan tu. Ada kita pernah bagi hati ni Musad 90 mana dia? Hak Musad 95 tadi tu memanglah tepat dia dah. Redha dengan kesian qada Allah termasuk kufur dan maksiat. Memanglah masuk bagi tajuk dia dah. Pembicaraan sifat mahmudah yang ke-9. Tapi nak kita faridah kita tauhid. Tapi disentuh bab redha. Sebab dia berkait. Di sinilah saya terjumpa kita diharamkan redha akan perkara maksiat. Betul? Ar-redha bil maksiati maksiatun. Kita setuju dengan perkara maksiat, kita berdosa sama walaupun kita tak buat. Orang buat tempat joget, okey je lah untuk orang muda. Kita orang tua pun masa muda dulu pun begitulah juga. Kenapa kita nak sekat orang muda? Biarlah orang muda enjoy. Sebab muda dia sekali je. Tua-tua nanti dia bertaubat lah. Kita begitu juga masa muda. Nakal lagi daripada orang muda sekarang. Dia setuju. Tapi hidup masjid dah. Kita pergi dah tempat joget, hidup masjid dah. Tapi dia setuju, dia redha. Dosa dia, haram dia. Jadi jelas haram redha kerana maksiat. Bila kita diharamkan kerana maksiat, saya terjumpa bererti perkara maksiat bukan qada Allah. Kata kok mana pula? Itulah haram redha akan perkara maksiat. Dari sudut kita usaha. Dia pergi ke mana? Bila kita haram redha kepada perkara maksiat, kita haram setuju kepada perkara maksiat, ada ni, berarti perkara maksiat pasti bukan qada Allah. Kata sesak sungguhlah. Ni akal. Bila kita diharamkan redha akan perkara maksiat, haram redha berdosa, redha ada. Jangan redha itu perkara maksiat. Pastilah perkara yang kita diharamkan redha maksiat pasti bukan qada Allah. Jeng selalu. Tapi umumnya orang best, bagus, lah munasabah. Apabila kita diharamkan redha akan perkara maksiat, tahu kan perkara maksiat itu qada Allah, tak logik langsung. Gua nak mainkan. Satu saya pernah dengar. Yang kedua, Allah tidak redha perkara kufur dan maksiat. Allah tak redha. Innallaha la yarda bi ibadihil kufr. Innallaha la yarda bi ibadihil kufr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya akan kekufuran. Kita tak pandai ayat pun kita pasti tahu Allah tak redha pada kekufuran dan kemaksiatan. Ayat innallaha la yarda bi ibadikum, kita tak pandai ayat tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya akan kekufuran. Allah tak redha, hamba kufur, Allah tak redha. Memang begitulah. Takkanlah Allah redha pada kekufuran. Kalau Allah tidak redha pada kekufuran, mana mungkin perkara yang Allah tak redha kekufuran Allah qada? Kekufuran Allah tidak redha. Tadi kita diharamkan redha, kita wajib kena cegah, kita wajib kena benci akan perkara maksiat. Kalau kita diharamkan redha perkara maksiat, kita diperintahkan cegah perkara maksiat, kita diwajibkan benci perkara maksiat, pasti perkara yang kita wajib cegah, takkanlah perkara yang wajib cegah qada Allah. Satu, kan kita sini tak dicakap gitu, jadi pening juga. Pening juga kita. Takut juga kalau kita masjid ni dah pening, nak ikut FB. Satu. Yang kedua ni, Allah tidak redha dengan hambanya akan kekufuran.
Allah redha akan hambanya beriman. Allah redha akan hambanya beramal soleh. Radhiyallahu anhum. Redha daripada mereka itu siapa? Beriman dan beramal soleh. Orang yang kufur Allah tidak redha. Orang yang derhaka Allah tidak redha. Jelaslah. Bila Allah tidak redha akan kekufuran, Allah tidak redha tadi kita. Allah tidak redha akan kekufuran, pastilah perkara yang Allah tidak redha, Allah tidak akan qadakan. Mana mungkin Allah qadakan perkara Allah tak redha. Sesak barat lalu dah. Tapi dengan akal macam mana? Dengan akal macam mana? Takut dengar. Kita nak ajak sebenar, memanglah perkara kufur maksiat qada Allah. Memang perkara kufur maksiat kita diharamkan redha, serta Allah tidak redha. Jelas kufur maksiat kita diharamkan redha dan memang Allah tidak redha. Tetapi ianya tetap qada Allah. Mengamuklah orangnya. Mana mungkin bergelepar lah. Hak sebenar orang bergelepar, hak sesat orang best. Ni best. Bagus. Oh munasabah. Yang kita diharamkan redha pasti perkara Allah tidak qada. Allah tidak redha akan perkara kufur maksiat, pasti Allah tidak qada. Dalam kitab kita ni, dalam kitab Pandang Bagi Hati ni, Ahlussunnah wal Jamaah, dan keduanya itu, kedua kufur dan maksiat dengan qada Allah jua. Jua tu. Dan keduanya itu, kedua kufur dan maksiat dengan qada Allah jua. Jua nak di sini ni. Qada Allah saja. Qada Allah hanyalah. Tak terkecuali kufur dan maksiat. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tak bicara ni Asy'ariyah ke Al-Maturidiyah ke tak bicara ni. Salaf ke Khalaf ke tak bicara ni. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Ta'ala. Ijma'. Cerita sesat orang boleh terima mani-mani. Nak cerita sebenar payahlah nak diterima. Ni apa dia? Akhir zaman, fitnah, aqidah. Itu je lah. Semudah-mudah rukun iman yang keenam, baik dan jahat, qada dan qadar. Jahat pun qada dan qadar. Semudah-mudah rukun iman keenam tidak diimani, bahkan dikufuri, bahkan ditentang, bahkan dibantah, bahkan dikata macam-macam. Rukun yang keenam ni ditomohkan sebagai Jabariyah. Ada orang potong rakaman saya buat perkara jahat ni, tengok ada komen, ustaz ni Jabariyah. Jabariyah saya ni Jabariyah. Rukun iman keenam tu Jabariyah. Tak tahulah Ahlussunnahnya macam mana. Rukun iman keenam tu Jabariyah. Lepas tu rasa mana? Tak ada rasa apa dah. Kali. Pada kali? Kali-kali. Lama dah. Dikata macam-macam, bila bicara perkara jahat, qada qadar. Berkali-kali dah saya kenanya. Saya dimaklumkan ada seorang ustaz mengajar perkara jahat qada qadar. Mana mungkin perkara jahat qada qadar? Salah ajaran ustaz tu. Saya lah, tapi tak sebut nama saya. Tapi di tempat tu saya lah. Mana mungkin perkara jahat qada qadar? Salah ustaz tu aja. Jadi kalau ajobak perkara jahat qada qadar, kalau masuk FB, dan FB kata apa-apa pun tak rasa apa dah. Sebab apa? Tak pelik. Sebab lama dah. Nanti bicara redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Haram redha kerana kufur dan maksiat dari pihak mana, wajib redha dari pihak mana. Yang pastinya Allah tidak redha akan kekufuran dan kemaksiatan, walaupun pada hakikinya kemaksiatan adalah qada Allah.
Kenapa Allah mengqadakkan akan barang yang Allah tidak redha? La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Ditanya akan pekerjaan Allah. Tapi kita imani akidah kitanya, apa yang Allah qadakkan ada hikmah dia walaupun rupa perkara jahat. Gitu sekali. Kita wajib beriktikad bahawa qada Allah ada hikmah walaupun qada Allah tu perkara kufur dan maksiat sekalipun. Hikmah kat mana yang Allah qadakkan kufur sampai ke mati ni, di hari akhirah dia kena kekalkan neraka selama-lamanya, meraung selama-lamanya neraka kerana kekufuran yang Allah qadakkan. Hikmahnya kat mana? Hikmah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk fikir panjang ah. Fikir panjang kok bukan hak kita, memang jadi gila ah. Jadi gila ah. Apa hikmah? Allah qadakkan manusia hamba yang Allah jadikan, bukan hamba minta. Allah qadakkan akan dijadikan hamba yang bukan hamba minta. Tiba-tiba Allah qadakkan hamba ni lahir daripada keluarga yang kafir sampai ke mati. Allah qadakkan kekal neraka selama-lamanya. Allah qadakkan dia meraung dalam neraka selama-lamanya. Apa hikmah dia? Rahsia kerajaan Allah Ta'ala. Putih setakat tu dia nak teruk juga, nak teruskan juga, jadi mereng nanti, jadi sewe nanti. Meraung selama-lama dalam neraka orang kafir, bilion-bilion ni dunia sekarang ni. 3/4 ke 4/5 ke ahli dunia kafir qada Allah, sampai ke mati kekal neraka qada Allah. 3/4, 4/5 daripada ahli dunia. Waktu umat Nabi ni, daripada Nabi Adam sampai sekarang, ramai mana? Allah qadakkan kafir sampai ke mati, kekal neraka, ramai mana? Apa hikmah dia? Rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya sebut contoh-contoh pelik-pelik tu, takut juga, takut orang dengar ni dia, ya sungguh macam ustaz tu kata, logik juga. Mati susahlah kitanya pula, susahlah jadinya. Itu di antara tanda kasih akan Allah, redha dengan qada Allah. Dan setengah daripada benci ia akan dunia, kerana dunia itu melalaikan akan dia, menyebut akan Allah yang dikasihinya. Benci akan dunia itu alamat kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Mana kita benci dak dunia? Benci. Saya nak tanya ni, tengok dunia tu jebeh lalu dah, tonyel lalu dah. Dah benci kan? Kalau benci ni jebeh, tonyel, tunggi punggung. Nah dah jebeh dulu. Dak puas jebeh, tonyel. Dak puas tonyel, tunggi punggung. Ini orang kampung dah. Cakap kampung gitu lah. Dah benci lah. Benci sangat-sangat, tunggi punggung lah. Ini alamat kasih akan Allah ni. Benci ia seseorang akan dunia. Benci akan dunia. Tu tanya tu, benci ke tak? Benci ke tak? Jawablah. Benci. Benci. Duit ada dalam poket, benci. Kereta ada luar tu, benci. Rumah tangga tu, benci. Kebun, benci. Meluak tengok. Dan benci meluak tau. Meluak tengok. Mana? Mana kita benci ia akan dunia. Kita berhenti setakat ni dalam minggu ni. Isyak masuk dah ni. Berhenti setakat ni. Sama minggu depan balik pening di rumah. Benci kedok ni. Benci lah. Dah dunia ni hanya duit tadi je dunia. Kereta je dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bukan harta je,
perhiasan dunia. Anak-anak bini kita tu pun perhiasan dunia. Beci dah. Beci kan tak? Beci ke bini? Balik rumah, Allah tonyek lalu apa rumah. Apa ni? Jebeh, tonyek, tungging punggung anak bini. Apa pelik dah ya, beci kamu. Itu tanda kasih akan Allah. Aku ni kamu. Kena berobat. Kena berobat. Dah pelik dah hati ni. Dia benci-benci ni jangan lupalah bicara dahulu bicara sifat kepujian yang ketiga dahulu di surat 71 bab yang 3 pada mengatakan zuhud. Ketahui ulun bahawa zuhud itu benci ia akan dunia dan berpaling daripada dunia. Berpaling, tengok duit paling belakang, tengok kereta paling belakang, mana kira jumpa nak bini paling belakang. Baca sendiri pun orang lah. Ni ilmu tasawuf ni baca sendiri, ilmu tauhid baca sendiri, lepas tu faham sendiri, lepas tu bengong sendiri. Lepas tu nak suara bengong macam dia. Ni dah sehat. Dia orang dah sehat. Orang rosak. Baca sendiri, faham sendiri. Orang tak faham gitu. Nak suruh faham macam dia faham, hok dia baca sendiri, hok bengong tu. Ada juga manusia seumpama, tak ada malu-malu, tak ada aib-aib. Apa benda punya manusia? Kulit muka tu kulit apa? Kulit muka tu kulit apa? Jadi di sini berpaling hati. Benci dengan bahawa zuhud, berpaling hati juga lah benci ni. Berpaling hati. Kemudian bicara zuhud ni pula ada beberapa peringkat lah. Jadi benci akan dunia ni salah satu daripada alamat kasih akan Allah dengan bahawa berpaling ia akan dunia. Zuhud zuhud pula, zuhud peringkat tinggi, peringkat pertengahan, zuhud orang awam, peringkat paling rendah. Apa dia zuhud? Berpaling hati daripada dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Zuhud tu. Mana kalau dunia nak dapat kena dengan jalan yang salah, memang benci. Jebeh tonyek. Boleh dapat ni projek ni, tapi awak kena rasuah lah sikit. Buat rasuah, mana jebeh tonyek punggung tak jadi. Balik. Mana? Jadi dah. Projek besar ni, ternanti-nanti tak dapat projek ni, berat juga ni. Orang nak kerja ramai, tiba-tiba nak beri projek boleh, kena beri rasuah. Sebut kata rasuah je, dia pun ni jebeh tonyek, bangun, tungi punggung, keluar pejabat. Tu nak benci. Benci daripada dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zuhud orang awam. Kalau lebih tinggi itu memang hati mereka berpaling dunia tidak ada di hati mereka. Itu bicara bab ketinggian. Kerana dunia itu melalaikan daripada menyebut akan Allah yang dikasihi, menyebut zikrullah, menyebut akan Allah yang dikasihinya. Dunia itu melalaikan daripada menyebut akan Allah. Zikrillah ni, jangan duk faham zikir bukan tasbih je. Zikrillah ni, ingat akan Allah maksud apa? Kita buat Tuhan suruh, zikrillah. Kita tinggal Tuhan larang, zikrillah. Kita semayang, zikrillah. Baca Quran, zikrillah, selebih berzikir. Kita suruh ma'ruf, zikrillah. Kita cegah mungkar, zikrillah. Ada ni. Kita tahan lidah kita daripada mengumpat, zikrillah. Tahan mata kita daripada yang haram, zikrillah. Pandai ni bukan zikrillah, bukan tasbih je. Belajar ilmu agama ni, zikrillah.
bekerja untuk menyempurnakan nafkah keluarga, zikrillah juga. Kenapa bekerja? Kerana ingat akan suruhan Allah, tanggungjawab kitanya menyempurnakan nafkah keluarga, zikrillah tu ada ni. Jadi di sini kalau kita sebut dunia kok, dunia yang melalaikan kita daripada akhirat. Dunia yang melalaikan kita daripada akhirat. Tu cara kasar dia. Adapun dunia untuk perjalanan akhirat, itu bukan dunia, itu akhirat. Walaupun rupa dunia. Ada faham pula dahulu bicara sifat kecelaan, kasih akan dunia. Apa dunia? Tiap-tiap perkara yang tidak beri manfaat kemudian daripada mati. Itu dunia. Adapun dunia ada di kita ni, dengan wang ringgit, dengan segala-galanya, dengan makan minum, dunia belaka. Tapi untuk apa? Untuk boleh buat ibadah bekal akhirah. Itu dipanggil akhirah walaupun rupa dunia. Sebab itulah kalau ilmu ada, kalau ilmu duduk depan, akhirat duduk depan, dipandu oleh ilmu akhirat, faham molek sini. Kehidupan kita kalau dipandu oleh ilmu akhirat, barang dunia akan jadi akhirat. Barang akhirat tentu akhirat. Barang dunia jadi akhirat. Orang yang hidup dipandu oleh ilmu akhirat. Untuk belajar akademik itu ilmu dunia. Tapi kalau orang ni dipandu oleh ilmu akhirat, benda dunia walaupun ilmu akademik sekalipun akan jadi akhirat. Tapi ilmu akademik, ilmu dunia, barang dunia. Tetapi kalau dilengkapkan dengan ilmu akhirat, akidah comel, fiqh tasawuf comel, perjalanan di perjalanan akhirat, ilmu dunia sekalipun, ilmu akademik sekalipun, semuanya akan jadi akhirat. Nak anak kita mengaji ilmu dunia tinggi-tinggi sekalipun tak ada salah pun, pada sebagai ilmu fardu kifayah. Tapi ilmu akhirat kena lengkap. Tauhid fardu ain kena lengkap, fiqh fardu ain kena lengkap, tasawuf fardu ain kena lengkap. Sebaliknya, hidup yang tidak dipandukan oleh ilmu akhirat, hidup yang tidak dipandukan oleh ilmu akhirat, ilmu akhirat nak mayah wajib ajar sebelum balik. Ilmu akhirat ni mak ayah wajib ajar sebelum balik. Tanpa ilmu akhirat tiga ni, walaupun rupa akhirat sekalipun bukan akhirat. Sembahyang tapi ilmu akidah bukan akhirat. Sembahyang tapi ilmu fiqh bukan akhirat. Sembahyang tapi ilmu tasawuf bukan akhirat. Itu exercise sihat atas dunia, bukan akhirat. Faham boleh sini ni? Kenapa penting sangat ilmu akhirat, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, yang mak ayah wajib kena ajar sebelum balik? Sebab kalau dipandukan oleh ilmu akhirat, akhirat memang akhirat, barang dunia pun akan jadi akhirat. Malang sangat-sangat tanpa dipandu oleh ilmu akhirat, fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf tak lengkap. Bukan barang dunia, kekal dunia, barang rupa akhirat, semayang, puasa sekalipun bukan jadi akhirat, setakat jadi dunia. Sembahyang, baca Quran tanpa akidah bukan akhirat. Sembahyang, baca Quran, sembahyang tanpa ilmu fiqh bukan akhirat. Baca Quran tanpa ilmu tajwid bukan akhirat. Sembahyang, baca Quran serta dengan riak tanpa ilmu tasawuf, bukan akhirat. Bukan itu neraka untuk akhirat dianya. Sembahyang serta riak balasannya neraka. Baca Quran serta riak balasan dia neraka. Jadi sembahyang serta riak, baca Quran serta riak tapi ilmu tasawuf, akhiratlah neraka. Faham tak ni? Nak kena pandu betul-betul dengan ilmu akhirat. Ni tak sudah elok lah, tak sudah elok. Fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf tak elok. Tak ada tiga tu, tak ada akhirat. Bukan kata dunia nak paling pada akhirat,
barang akhirat pun jadi dunia. Tapi kalau dipandu oleh ilmu akhirat, barang dunia sekalipun akan jadi akhirat. Maka dunia belaka ni kan, pakaian kita dunia, semua dunia. Tapi kehidupan kita, akidah comel, semayang comel, hati baik, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Mana apa ni? Perjalanan kita atas dunia sepenuhnya, tapi hakikatnya akhirat sepenuhnya. Bangun pagi sampai ke tidur, akhirat. Tidur malam pun akhirat, tak ada dunia. Hidup ini dipandu oleh ilmu akhirat. Biar kena molek lah, mana dunia, mana akhirat. Hak ni berpaling dunia, hak dunia tu. Adapun dunia hak akhirat, tu memang kita kena cari. Sebab Allah jadikan kita hidup ni atas dunia. Keperluan kita barang dunia. Allah jadikan kita bukan malaikat. Maka dunia itulah kita jadikan sebagai tempat bercocok tanam untuk dapat balasan pada hari akhirat. Itu bicara alamat tanda kasih akan Allah. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala, tiada kasih ia melainkan akan Allah Ta'ala. Maka jika kasih ia akan yang lain dengan Allah, maka dengan sebab kasihnya akan Allah Ta'ala. Orang yang makrifah yang sebenar-benar kasih akan Allah sahaja. Kasih akan Rasul kerana Allah. Kasih akan Rasul. Kasih akan keluarga kerana keluarga kita taat akan Allah yang dikasihi oleh Allah. Tapi makna kasih akan saya Allah kerana kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kitab Penawar bagi hati, fardu ain ilmu tasawuf, muqaddimah pendahuluan ilmu tasawuf. Kalau dalam kitab Penawar hati ni kena rumah molek, kena masuk molek diri kita dan juga keluarga kita. Tadilah untuk perjalanan jadi pandu oleh ilmu akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.